Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita continue dengan chapter 5.2, tutorial kita yang saya stop hari itu. Okay, kita continue soalan number 16. Okay, so sekarang ni, a man pull a 100 Newton crane up a frictionless, so tak ada friction. Okay, friction ni slope dia adalah tinggi dia adalah 5 meter. The crane move at a constant speed. Okay, dekat sini kita ada info frictionless, maksudnya tak ada friction, dan juga constant speed, hal laju yang seragam. Bila hal laju seragam, tak ada pecutan, A equal to 0. Okey, bila man ni tarik, ada F, dan ada satu lagi keluar daripada orang ni, man ni, iaitu tension. Okey, tension. Tali yang sama ni ada objek dekat objek hijau ni kan. So dekat objek hijau ni ada force apa? Okay, first ada normal, weight dan juga tension. Okay, no friction. Friction tak ada ya. Ada tension, normal dan juga weight. Okay, kemudian dia nak cari work done. Okay, yang ini sebenarnya soalan 5.1 bukan 5.2. Kita masuk dalam 5.2 kan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, kita nak cari work done. Okay, work done kita tahu W equal to F dot S. S dia berapa ni? Okay, S nak cari S dia dekat sini. Masa tanda hijau ni. Okay, macam mana nak cari S? Okay, awak ada 30 degree. Awak ada 5 meter tinggi dia. Berapa kat sini ni? Awak ada theta, ada opposite dan juga awak ada hypotenuse. Okay, so kita pakai sin 30 equal to opposite 5 per dengan S. So S sama dengan 5 sin 30 degree. So betul kan? Sin 30 degree. Project per silap minta maaf. Saya buat silap. Okay, 5 bahagi sin 30 degree. Sebab kita cari S. Okay, so ini akan dapat berapa meter? Itu untuk S. Okay, untuk S. Untuk displacement. Okay, force. Okay, force kat sini yang kita guna adalah tension. Okay, tension. Okay, crane ni move at the constant speed. A kosong. Okay, so kita pakai summation F. Okay, ni X, ini Y axis, summation Fx equal to 0 sebab constant speed. Okay, so tension tolak dengan Wx. Okay, tolak dengan Wx ataupun mg sin 30 sama dengan kosong. So tension sama dengan mg sin 30. Okay, so M awak adalah mg weight lah, weight sama dengan 100 sin 30. Okay. So tension ni adalah dia punya force yang acting dekat dalam slope ni. So force adalah 100 sin 30 darab dengan S awak 5 bahagi sin 30. Okay, dapat berapa joule? Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 17. Okay, an object P of mass 2 kg is connected to one end of the light. Okay, the spring mass system is placed at the smooth horizontal plane. Okay, kat sini kita tahu satu apa, the spring has a spring constant of K. Okay, K sama dengan 4.5 kilo. Okay, kita ada K sama dengan 4.5 kilo Newton per meter. An object Q of mass 3 kilogram. Okay, dia mass dia 3 kilogram, move at speed. Okay, U Q sama dengan 5 ms negatif 1 towards P, okay, kiri. Q collides and stick to P. Okay, assuming there is no dissipation of energy to the surrounding, calculate the speed
of P and Q immediately after the collision. Okay, so first kali sekarang ni, maksudnya okay, sekarang adalah P dengan Q, okay, dia berlanggar. Lepas tu dia stick together, P and Q, dan dia nak V, P, Q. Okay, kat sini kita guna conservation of momentum. Conservation of momentum. Okay, summation of P initial equal to summation of P final. Okay, initial P tu at rest kan. Okay, at rest. So sebelum tu awak listkan panjang-panjang pula MP UP plus MQ UQ equal to MP VP plus MQ VQ. Okey, dekat sini dia saya tahu VP dan VQ sama. Okey, VP dengan VQ sama, dia bergerak sekali. So kita boleh buat MV tambah MQ VPQ. Okay, and then kat sini UP mula-mula at rest, so kosong kat sini, kosong plus dengan 3 kali dengan okay, kita nak ambil negatif ke positif? Okay, sebabkan ke arah kiri, kita ambil negatif. So MP berapa ya? 2 tambah 3 kali dengan VPQ. So awak dapat VPQ sama dengan, kat sini jawapannya berapa? Jawapannya negatif 3. Jadi awak dapat negatif 3. Saya tak tahulah dapat ke tak. Okay, negatif 3 MS negatif 1. Okay, tu maksud masa dia berlanggar dan dia stick together. Okay, B. Okay, B pula. Okay, B dia nak speed of P and Q at the instant when the spring is compressed by 5 cm. Okay, 5 cm. Okay, by 5 cm. Okay, maksudnya okay, itu soalan B. Okay, soalan B. Okay, dia tanya speed. Okay, calculate the speed P and Q at the instant when the spring is compressed by 5 cm. Okay, yang ni bukannya dia completely spring tu tertekan semua dia hanya tertekan sebanyak 5 cm dan dia nak speed of P and Q. Okay, so okay, tadi dia dah melekat kan P dengan Q ni. Okay, bila melekat, lepas tu dia bergerak. Okay, dia bergerak dan dia asalnya spring tu dia compress sebanyak 5 cm P dan Q. Okay, so kat sini ada U asal sama dengan negatif 3. Okay, U kita ambil kat sini. Bila masa U tu initial, masa dia dah bercantum sekali. Okay, dia sekarang nak cari kat sini V kat sini berapa. Okay, dekat sini kita pakai apa? Kita pakai conservation of energy. Okay, conservation of energy. Okay, kat sini yang ni bergerak kan, ada U kan, so kat sini ada kinetic energy. Okay, kemudian dia compress spring ni sebanyak 5 cm. Kat sini ada elastic potential energy. Okay, dia tak compress habis, dia tak transfer kinetic kepada elastic potential energy. Okay, dia hanya compress sikit je. Okay, dan dia still bergerak. Okay, dia still bergerak. So kat sini dia ada kinetic energy.
Okey, ada ke U? U equal to MGH ada ke? Okey, tak ada. Sebab kita tak ada involve height. Okey, hanya ada moving dan juga ada compression. Okay, so dia ada U dan US dan K. Okay, conservation of energy. Summation of E initial equal to summation of E final. Okay, initial kita kat sini. So ada K sama dengan K plus US. Okay, K equal to half M U squared. Okay, half M V squared plus dengan dia bagi K tadi kan, kita tekan half KX squared. Okay. So substitute nilai half. Okay, mass combination of 2 ni. Jadi 2 tambah 3, 5. U dia tadi kita pakai ini. Initial untuk case ni. Okay, negatif 3 kuasa 2. Okay, half mass 5. V yang nak cari. Okay, tambah lagi half. Okay, K kita, be careful, 4.5 darab 10 negatif 10 kuasa 3 sebab kilo. Okay, 4.5 darab 10 kuasa 3 X kita, dan hati-hati X dia kompres banyak 5 cm. 5 cm sama juga dengan 5 darab 10 negatif 2 meter. 5 darab 10 negatif 2 kuasa 2. Okey, so awak boleh cari kat sini V sama dengan berapa? MS negatif 1. Okey. Itu untuk soalan C. Okay, soalan C. Saya kecilkan ini. Cukup space saja. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya C. Okey, soalan seterusnya. Okey, calculate the maximum compression experienced by the spring. Okey, yang ini barulah awak boleh buat. Okey, tadi spring tu dah habis kompres, maksudnya asal tadi U awak sama dengan negatif 3. U awak sama dengan negatif 3. Dia transfer semua energi elastic potential energy ni. Dia transfer semua pada kinetic energy. Dia transfer habis kepada elastic potential energy. Kat sini nak cari X sama dengan berapa. So di sini dia bergerak, dia ada kinetic energy. Kat sini ada compression. Compression. So dia ada U as elastic potential energy. So awak pakai summation conservation of energy. E initial itu summation E final. Initial ada kinetic energy, final ada US. So half mu squared equal to half kx squared. So boleh cancel half. So x sama dengan mu squared bahagi dengan k punca kuasa. So mass awak 5. U awak sama negatif 3 kuasa 2 bahagi dengan k 4.5 darab 10 kuasa 3 square root. Alright. Ke dapatlah X tu sama dengan berapa meter. Saya ulang soalan B ni. Yang ini dia tak fully lagi compress habis. Dia hanya separuh je spring tu. That's why kat sini dia ada U, S dan K. Yang soalan C ni dia compress habis. So maksudnya energi daripada kinetic energy dia transfer semua kepada US. Boleh beza B dan juga C. Next kita move ke soalan number 18. Soalan 18. A constant. Soalan tak ada gambar, awak lukis. A constant horizontal force of 2 times 10 to the power 2
kilonewton acting on an object. Okay, mass dia 5 kilo 5 times 10 power of 3 kilogram on a horizontal surface. The initial velocity of object is 4 meter per second. Calculate the velocity of the object after move 300 meter. Okay, bila saya lukis ni awak nampak senang kan? Nampak kan? Nampak gambaran dia kan? Okay. Calculate the velocity if the horizontal surface is moved. Okay, is moved. Okay, no friction, smooth. Okay, maksudnya force yang ada hanyalah F. Okay, F. Okay, kat sini kita kena pakai work energy theorem. Yang mana? Work energy theorem itu W equal to delta K ataupun K final tolak dengan K initial. Okay, kerja yang kita lakukan disebabkan oleh perubahan kinetic energy atau work is done due to the change in kinetic energy. Okay, sebabkan perubahan. Okay, kita tolak ataupun kita tarik kotak ni sebanyak sejauh 300 meter dan kat situ kinetic daripada dia rest, dia bergerak sebanyak certain velocity. So maksudnya ada perubahan kinetic energy kat situ. Okay, so work awak tahu F dot S, okay, half mv squared tolak half mu squared. Okay, force yang ada 2 times 3 S 300. Okay, half m v squared tolak half u prosedur. Okay, so awak boleh cari V kat saya. Berapa? MS negatif 1 kat sini. Okay. Okay, kemudian B. Okay, calculate the velocity object after it has moved 300 meter if the horizontal surface is rough and exert opposing force of 400 Newton. Okay, kat sini untuk case B ni kita ada frictional force. Okay, frictional force 400 Newton. Okay, 400 Newton. So, berapa velocity yang ada? Okay, untuk B, sama juga. Kita pakai work energy theorem. Tapi, F kita adalah F net. Okay, half mv squared tolak half mu squared. F net ni apa? F net ni apa? F ni ke kanan. Friction ni ke kiri. Tapi S kita ke kanan. Okey, berapa F net dekat sini ni? Okey, maksudnya 2 kali 10 kuasa 3 tolak dengan 400 F net. Untuk F net, untuk F net ni, okey, kali dengan S. Okey, awak buatlah seterusnya. Okey, buat seterusnya. Okey, cari V. Dapat berapa? MS negatif 1. Okey, boleh faham? Okey, sekarang ni F net sebab yang untuk B ni dia ada friction force. Okey, seterusnya soalan nombor 19. Okey, soalan nombor 19. Okay, a cyclist ride a bicycle down the slope 3 meter at initial. Okay, tulis info apa yang ada. Initial. Okay, lepas tu at the foot of ni, velocity dia adalah 6 meter per second. Okay, total mass, okay, M sama dengan 75 kilogram. Okay, bila turun bawah pun mass tak berubah kan. Okay, calculate the initial kinetic energy and potential energy. Okay, initial maksudnya sekarang ni kat sini dia ada moving, dia still moving, so dia ada K. Dan ni due to height ni ada U. Okay, so awak boleh cari K sama dengan half mu squared. Okay, boleh cari berapa joule untuk U mg h. Height ni 3 meter. Okay, cari berapa joule.
Okay, dapat tak nilai ni? Okay, untuk B, work done to overcome friction along the slope. Okay, work done to overcome the friction along the slope. Okay, kat sini saya tunjuk kita kena pakai, okay, conservation of energy ada dua kan. Okay, satu kita pakai yang atas. Okay, atas ni kalau tak ada friction. Yang bawah ni kalau ada friction, kita kena pakai yang bawah ni. Okay, kita kena pakai yang bawah. Ataupun kat sini saya tunjuk dah. Alamak, kat sini okay, saya tunjuk dah hari tu. Ni kat sini ni ada saya tulis something video sebelum ni. Okay, okay, so kita pakai summation E initial equal to summation E final. Okay, so ke initial ada apa ni energy kat sini? Ada K sebab dia gerak, dan ada U, gravitational potential energy due to height. Tak ada spring kan, so tak ada US. So ada K plus U. Okay, final dia turun bawah. Okay, ada apa kat sini? Ada pergerakan, so kat sini ada K. Okay, height dia pun tak ada, due to height, so tak ada U, tapi ada friction, so kita kena tambah dengan work done by friction macam tu. Okay, ni K initial. So kat sini awak bolehlah masukkan K yang ini, nilai kat sini. Okay, tambah dengan U dekat sini. Ni U ni sama, tambah U. Okay, samakan dengan half mv squared. Okay, V tu guna carikan V kat sini. Okay, plus dengan work friction. Okay, dapat apa? Work friction, work done by friction tu dapat berapa joule? Okay ke? Okay. Next. Okay, soalan 20. Okay, a 10 kilogram block is released from point A. The track is frictionless except for the BC lah, length is 6 meter. Okay, the block slide down the track and hits the spring of force constant. Okay, alert, this one is K, spring constant. Okay, the spring compressed 30 cm. Okay, so X equal to 0.3 meter. Okay, from its equilibrium position before the block come to the rest momentarily. Okay, calculate the work done to overcome the friction, kinetic friction between the block and the rough surface. Okay, dekat sini ada height. Okay, energy due to height. Ada apa? Energy due to height. Ada U. Okay, ada dia bergerak ke awal-awal, ada moving ke, ada velocity, tak ada kan? So K tak ada. Okay, kinetic energy tak ada kat sini. Okay, kat mana tu dia turun. Okay, kat sini frictionless, tak ada friction, except kat sini ada friction dan juga dia compress. Okay, this part kita pakai sama conservation of energy. Conservation of energy. Okay, summation E initial equal to summation E final. Okay, E initial tadi saya kata ada U. Okay, final dia ada apa ni? Dia compress kan spring ni. So dia ada US dan juga ada apa? Ada work done by friction. Okay, kat sini kita pakai MGH. Sini kita pakai half, dia bagi K kan, spring constant, half KX squared plus work done by friction. Okay, so awak substitute lah nilai. Okay, carilah work done by friction ni berapa kat sini. Okay, dapat tak berapa joule. Okay, substitute betul-betul, make sure dalam SI unit semua tu.
Okay. Okay, next. Soalan number 21. Okay, show a lorry of mass 2000 kg slide down the slope. Okay, dia turun. Okay, at angle ni berapa ni? Okay, dia bagi angle ni sebanyak 25. Okay, kita write down dulu info dia bagi. Okay, senang hidup sikit nanti. Okay, 25 degree. Okay, V0 tu adalah U lah maksudnya. Initial velocity kita adalah 25 ms negative 1 and L equal to 15 meter. Okay, 15 meter. Okay, calculate the distance S. Okay, soalan dia nak S ni yang berapa. So, dia turun. Okay, dia turun. Dia naik balik. Okay, berapa dekat S tu. Okay, soalannya kat sini kita ada H. H ni berapa? Cari H. Ada L, ada hypotenuse, ada degree dan ada opposite. Okay, so kita boleh cari sin 25 equal to opposite dia H bahagi dengan 15. So H sama dengan 15 sin 25 degree. Okay. Okay, 15 sin 25 degree tu adalah dia punya height. Okay, so lori ni ada apa? Energi apa? Okay, ada energi ini initial dia bergerak dah. So dia ada kinetic energy. Lepas tu due to height dia ada gravitational potential. Okay, kemudian dia transfer ke mana? Ke bawah ni. Ke bawah ni tak ada height dah kan? Ada spring, tak ada spring kan? So US tak ada. Okay, so dia bergerak ke bawah ni. Kita boleh cari V dekat bawah ni berapa. So kat sini kita ada kinetic energy. Alright. So summation of E initial equal to summation of E final. Initial ada K, ada U, final kat bawah ni ada K. Okay. Half MU squared plus MGH half MV squared. Okay. So kat sini ada M. Kita boleh cancel out the M. Okay, half masukkan U 25 kuasa 2. Okay, 9.81 kali dengan height. Height ni nilai dia. Okay, 15 sin 25. Okay, half V kita yang nak cari. Okay, dapat V berapa? Okay, dapat V ni berapa? MS negatif 1. Okey, kemudian dia kat bawah ni dia turun, dia naik balik second slope. Okey, dia naik second slope balik. Okey, dan dia naik second slope. So kat sini initial kita ada kinetic energy, kita pakai yang ni. Dan dia naik at H ni kan. Okey. Maksudnya kita buat EI plus macam EF. Okay, kat sini dia naik. Okay, so lori tu dekat sini dah. Dia ada U. Okay, lepas tu lori tu dekat sini. Dia ada H. Okay. So initial kat sini dia ada kinetic energy. Bila dia naik atas dia ada gravitational potential energy. So half mv squared equal to mgh. Okay, m cancel sama. So half mv squared initial. Kita ambil dekat sini. U yang kat sini. Okay. Squared. Okay, darab dengan 9.81. Okay, sorry ni H prime. H baru. H prime. So, H prime awak sama dengan berapa meter? Tapi soalan tak nak tanya H prime. Dia nak S. Okay, dekat sini, bila dah awak dapat H prime sama berapa meter, S kat sini ada theta 30 degree. Kita cari S. Okay, sin 30 degree sama dengan opposite dia H prime over S. So S equal to H prime divided by sin 30 degree. So dapat tak jawapan dia?
berapa meter? Dapat tak? 76.36 meter. Okey. Untuk soalan A. Okey, part B pula. Sekejap saya kecilkan yang kerja ni. Space saya tak cukup. Space saya tak cukup Okey, soalan B. Okey, if after going down the first slope, the lorry driver step on the brake and stop at distance 12 meter on the flat road, what is the work done by brake? Okey, sedikit sikit. Okay, turun. Kemudian sampai dekat sini, dia stop. V equal to 0. Okay, dia bergerak sejauh 12 meter. Okay, 12 meter. S equal to 12 meter. Okay, work done by the brake. Okay. Kat sini, okay, tadi dia turun kan. Okay, dia turun sampai dekat sini. Okay, kat sini ni, kat bawah ni, bila kat bawah ni, velocity dia tadi sama dengan yang biru ni, sama dengan biru ni, betul? Dia turun sampai kat sini sama dengan biru ni, biru ke purple? Sorry, purple. Okay, kat sini. Okay, sama ni sama dengan ni, sama maksudnya U dekat sini sama dengan nilai ni kita kira awal-awal tadi ni. Okay, so U awak sama dengan berapa 27.37. Okay, berdasarkan pengiraan awak sini sebab dia turun tadi kan, untuk bahagian A dia turun, kita cari V kat sini, betul? Okay, so sama juga dengan kat sini. Okay, untuk soalan B, okay, kita pakai conservation of energy dah ni. Okay, ni kita pakai, kita ada U, kita ada V. Okay, dia cari work done. Okay, kita pakai work energy theorem. Work energy theorem. Okay, work energy theorem W equal to Fs. Okay, W equal to delta K. Okay, delta K sama dengan K final tolak dengan K initial. Awak boleh kira half mv squared tolak dengan half mu squared. So kat sini, akan dapat kosong, V awak kosong tolak dengan half masih berapa? 2000. Okay, 2000. Initial dia adalah 27.37%. So akan dapat negatif 7.49 darab 10/5 Joule. Okay, kenapa negatif? Okay, sebab kenapa negatif? Okay, sebab ikutkan lori ni nak ugat ke arah kanan kan, tapi dia ada satu force yang stop dia, brake, dia tekan brake, so ada friction. Okay, friction tu ke arah kiri. Okay, that's why yang ini ni dapat negatif. Okay, dia acting on the left force work done tu. Okay, dan dia cari force exerted. Okay, force exerted. Okay, force exerted awak boleh cari W equal to F dot S. W F sama dengan W bahagi dengan S. Okay, kita tak payah ambil negatif. Negatif tu menunjukkan direction kan. Okay, 7.49 darab 10/5 bahagi je dengan S iaitu 12. Okay, dapatlah berapa Newton. Okay, untuk soalan nombor 21. Okey, soalan last
untuk soalan nombor 22. Okay. Okay, are you with me? Okay lagi. Okay, saya cuba untuk terang satu-satu. Okay, kalau ada problem boleh PM tepi nanti. Okay, soalan nombor 22. Soalan last untuk chapter 5.2. Okay, kita tak masuk power lagi. Saya terlupa dah buat soalan apa? Okay. Banyak soalan chapter ni. Okay, disebabkan ke apa? Disebabkan oleh banyak sangat soalan yang dia boleh buat sampai ke kadang soalan tu susah. Okey. Tapi tak apa, don't worry. Kita buat satu-satu dah dapat get the pattern. Okey. Okey, nombor 22. Okey, a 0.02 kilogram bullet. Okey, sekarang ni yang bullet adalah 0.02 kilogram if fired horizontally with velocity UP. Okey, dia pakai T So kat sini saya pakai bullet ni MP sama dengan 0.02 kilogram. UP sama dengan UP tu kita tahu. Okay, ni pun UP ke up UP. Okay, gun kita tahu gun 0.8 kilogram. The bullet hits a 0.88 kilogram block. Basically ni MB block 0.88 kilogram. Okay, suspended by a light vertical string 1 meter. Alright. After the collision, the bullet embedded. Okay, embedded tu maksud terbenam ke dalam block. And then both rises, okay, naik ke atas bersama-sama at height of 0.4 meter. Okay, calculate the bullet velocity UP. Okay, calculate. Nak pakai apa? Okay. Kita try. Kita pakai dulu. Okay, maksudnya ada pelanggaran kat sini. Kita pakai conservation of momentum. Okay, of momentum, summation of P initial. Dia sebut pelanggaran P final. Apa yang berlanggar? Okay, maksudnya sekarang ni bullet ni dia berlanggar dengan blok. Lepas tu dia terbenam masuk dalam ni sekali. Okay, so MP UP plus MP UB equal to MP plus MB V PB. Okay, dia berat sekali. Okay, kita faham. Okay, MP mass dia, substitute the value 0.02. UP yang nak cari plus dengan MB 0.88. UB dia kata at rest. At rest dia kata. Dia tak bergerak kan, dia suspended je kan. Kosong. So 0.02 tambah dengan 0.88. VPB pun tak ada nilai. Okay, so kita hanging dekat sini. Okay, terhanging. Okay, terhanging. Okay, tak apa. Kita buat yang kedua pula. Okay, so don't worry. Okay, so kat sini ni kita pakai conservation of momentum. Okay, kita ambil interest kat sini pula. Yang kali kuning ni. Ni conservation of apa? Yang kuning. Okay, yang kuning tu kita pakai conservation of energy. Okay, conservation of energy sebagai summation E initial equal to summation E final. Okay, ada energy apa kat sini? Dia bergerak kan? Dia bergerak kan? Dia bergerak, lepas tu dia naik, transfer ke, ada height. Okay, so kat sini ada K equal to U. Daripada kinetic energy, dia transfer ke mana ni? Ke atas. Okay, maksudnya okay, ini adalah UPB. Jadi tu dia naik ke atas. Okay, so K
equal to half mu squared equal to mgh. Half m apa? M masa dua ni dah masa mass of bullet ni dah terbenam ke dalam blok ni. Okay, so mass dia sama dengan 0.02 tambah dengan 0.88. U ni kat sini ni sama dengan sini sama dengan VPB kuasa 2. Oh, saya silap. Kita boleh cancel kan M ni. Sama je kan. Okey, 9.81. H kita sebanyak 0.4 meter. So VPB kita akan dapat nilai kat sini saya dapat 2.8 ms negatif 1. Okay, maksudnya sekarang ni bullet ni ditembak, dia ada halaju dia. Okay, dia ada halaju dia. Kemudian dia terbenam ke dalam ni. Ini ada halaju dia masuk dalam, iaitu VPB sebanyak 2.8. Kemudian dia naik atas. Okay, so kita dah ada VPB pada ketika dia terbenam ke dalam, pada mana bullet tu embedded dalam blok. So kita substitute dalam nilai ni. Okay, so 0.02 UP plus 0.02 plus 0.88. Masukkan nilai yang ni ke dalam ni 2.8. So awak boleh carikan saya UP dapat berapa? MS negatif 1. Okay, itu untuk soalan part A. Itu untuk soalan 4A. Okey, soalan B. Calculate the maximum angle, okay, theta m, that bullet makes with the vertical. Okay, ni soalan senang je. Oops. Ni berdasarkan gambar lah. Okay, perbezaan sini 0.4. Okay, panjang tali ni adalah 1 meter. Ini adalah theta m. Theta m. Okey. Cuma kali lain. Okay. Dekat sini. Okay. Kalau ni 1 cm, sini 0.4. Sini akan dapat 0.6 meter. Sini 0.6 meter. Panjang tali ni tak berubah kan ni. Panjang tali ni. Kalau 1 meter naik 1 meter juga kan. Sini pun 1 meter. Untuk cari theta m, awak ada adjacent dan juga hypotenuse, kita pakai cos. Okay, adjacent 0.6 bahagi dengan 1. So dapatlah berapa theta awak, theta m. Okay. Senang je, jangan serabut-serabut. Itu je untuk soalan 5.2. Okay, next video saya akan continue dengan 5.3. Okay, terima kasih semua. Selamat try buat. Ya, saya tunjuk dah video, tapi try buat sendiri. Okay, supaya awak dapat idea, awak boleh kira, awak boleh tahu. Okay, jangan harapkan video saya je. Okay, try buat sendiri supaya awak lagi faham macam mana ini. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih.